Oke, jangan lupa like and subscribe, dan jangan lupa juga tekan loncengnya. Oke. Hai, apa kabar semua? Harap-harap sehat ah. Oke. Yang video lepas-lepas saya menceritakan tentang tiga sahabat. Nah, kali ini saya menceritakan pasal si miskin dan seorang juragat. Nah, juragat ini macam orang kaya lah, orang kaya. Sebelum saya lanjutkan cerita saya, jangan lupa like, lepas itu komen, dan paling utama, paling penting, jangan lupa tekan tulisan merah yang di bawah tuh. Nampak ada tulisan merah, dia tulis itu langgan kah ataupun subscribe, tekan lah, kasih hilang tulisan merah dia tuh. Oke. Cerita dia macam ni. Ada sebuah kampung ni, ada seorang juragat paling kaya lah di dalam kampung tu. Dalam satu kampung tu ada satu orang juragat ni paling kaya, paling terkaya di kampung. Lepas tu ada seorang pula orang miskin. Dia memang paling miskin lah di kampung tu. Dia macam dia dapat makan pun dia terpaksa pergi hutan cari kayu api. Untuk kayu api itu untuk dijual lah, untuk dijual dengan juragat tu. Hari-hari lah dia punya kerja macam tu sah. Hari-hari kerja dia pergi hutan cari kayu api. Lepas tu dapat 2-3 ikat setakat yang dia mampu. Antara pergi juragat tu jual, dapatlah dia makan. Kadang-kadang dia kena jual oleh itu juragat kena caci macam tu, macam kena hina lah. Lepas tu ada satu masa ni yang si miskin ni pergi masuk hutan, kayu api tiada. Sebab kayu api hari-hari dia ada ambil, jadi kurang lah. Kayu api tu pun pandai juga kurang, kayu pun pandai kurang lah. Lepas tu dia pun berfikir lah. Lepas tu dia jumpa satu tasik. Dia pergi lah dekat tasik tu, duduk tepi tasik tu. Lepas tu sambil tu dia gosok dia punya kapak, yang kapak untuk potong kayu api dia tu. Dia gosok kasih tajam, gosok. Terlepas sedang dia gosok tu kan dia tengah menghayal. Sebab dia susah hati lah, macam mana habis kayu api sudah kurang, macam mana lah dia makan dengan anak bini dia. Tengah dia gosok sambil dia berfikir tu, terlepas dia punya kapak jatuh dekat dalam tasik, dalam air. Lepas tu dia pun susah hati lah. Habis itu satu-satunya dia punya untuk cari makan. Dia mau terjun dekat tasik tu, dia tak berani. Paksa dia ambil kayu ranting, dia pergi cucuk. Tidak lama dia cucuk tu keluar apa, buih dari dalam air tu, keluar buih. Lepas tu dia pun heran lah, kenapa tiba-tiba keluar satu jin. Satu jin keluar. Jin tu dia pun terperanjat lah. Dia terperanjat. Lepas tu jin tu bagi tahu lah, wahai si miskin, dia cakap, janganlah kamu takut, dia cakap. Saya ni bukannya nak ganggu dia, cuma dia nak tolong lah. Lepas tu
Dia bagi tahu lah dia punya kapak itu terjatuh dalam tasik. Pas itu juragan itu jin, dia menyelam, pas itu keluar dia pegang apa kampak tuh. Lepas itu dia pegang panah dengan 3 anak panah. Lepas itu dia bercakap lah. Wah, dia bagi tahu, dia tanya orang miskin nih. Dia jawab, wahai manusia, dia jawab, aku bagi kau pilihan, dia jawab. Mana yang satu kau pilih, yang kampak ini atau panah nih, dia jawab. Yang orang miskin ini pun bertanya lah, kalau saya pilih yang panah tuh, apa yang saya dapat, dia jawab. Jin ini bagi tahu lah, dia cakap 3 anak panah ni, setiap anak panah ni ada permintaan yang kau boleh dapat, dia jawab. Orang miskin ini pun gembira lah. Pas itu dia pilih lah yang anak panah tuh, dengan dia pilih lah yang panah tuh. Pas itu jin tuh bagilah, dia bagi. Pas itu orang miskin ini balik. Dia balik rumah. Apa saja di rumah dia bagi tahu bini dia. Lepas itu bini dia cakap, dia gembira lah, bini dia gembira. Lepas itu dorang pergi depan pintu, dorang nak minta ajat lah nih, nak minta apa yang dorang nak. Lepas itu orang miskin ni dah standby lah nih, pegang panah dengan anak panah tu satu. Lepas tu sebelum nak lepas anak panah tu, dia kena lepaskan niat. Dia perlu lepaskan niat lah. Dia nak rumah besar daripada yang juragan punya rumah tu. Lepas tu dia lepas. Sudah lepas tu rumah dia pun bertukar menjadi besar. Lepas tu ada 2 lagi anak panah. Lepas tu satu anak panah tu dia niat lagi, dia nak kaya raya, dia nak duit banyak lah, emas banyak apa semua. Lepas tu dia niat, dia lepas. Nah, dia kaya lah, dia jadi kaya. Lepas tu dah berapa hari macam tu dia jual kayu api, habis dia dah kaya. Jadi juragan ni pun heran lah. Kenapa sih orang miskin tu selalu kadang-kadang satu hari tu sampai 2-3 kali dia antar kayu api. Ini dah berapa hari dah dia tak antar, dia jawab. Dia pun perhatikan lah, dia pergi rumah si miskin. Dia nak tengok kenapa, adakah hidup lagi kah atau mati. Kalau dia tengok, dia terkejut. Sebab rumah dia, si miskin tu dah bertukar menjadi lagi besar daripada rumah dia. Lepas tu kereta pun ada, semua ada. Lepas tu dia tak percaya lah. Lepas tu dia masuk rumah tu. Dia mau tengok siapa dalam rumah tu. Kalau dia tengok, memang betul yang orang miskin tu di dalam rumah tu. Lepas tu dia pun hormat. Lepas tu dia tanya, dia selidik apa semua, macam mana dia boleh kaya macam tu. Yang bagusnya si miskin ni, dia bagi tahu juragan tu macam mana dia boleh jadi kaya. Yang juragan ini pun dengan senang hati terus balik. Dia ambil satu kampak, dia pergi dekat tasik tu. Apa yang ada di tasik tu, dia tak gusuk dia punya kapak, dia terus buang dekat tasik tu. Lepas tu dia ambil kayu, dia cucuk macam di dekat sungai tu. Macam biasa, itu jin pun keluar dengan bertanya kenapa. Juragan ni kasih tahu lah juga, dia ikut apa yang si miskin ceritakan tu. Lepas tu jin tu masuk, dia keluar, ada sama juga, sebelah kapak, sebelah panah dengan 3 anak panah. Lepas tu ditanya juga tu apa, itu juragan yang mana satu dia pilih. Laju lah itu apa, itu juragan tu pilih yang anak panah tu.
Habis dia dah tahu kan untuk banyak ada 3 permintaan. Wah, dia dapat ya, terus dia balik. Dia tidak bagi tahu dia punya bini. Dia nak kasih tahu lah. Dia sampai di rumah, dia depan rumah dia tu. Dia ada sedia. Dia punya target ni, dia nak kereta mewah. Kereta paling lagi besar, lagi mewah lah. Lepas tu dia ada standby ni. Dia baru dia bawa niat tu. Depan rumah dia tu anak juragan ni tengah main bola. Main bola. Lepas tu juragan ni dah standby. Lepas tu ngam itu dia dah niat, tapi lepas tu dia mau kasih lepas tu anak panah. Ngam dia mau lepas anak panah tu, anak dia sepak tu bola terkena dia punya belakang. Juragan tu pun melata. Lancau dia cakap macam tu kan, terus dia terlepas. Lepas tu tiba-tiba timbul, seluruh badan dia timbul lancau. Habis dia tersebutkan lancau, dia bilang kan, dia terlepas. Timbul lah semua lancau, semua badan dia penuh. Lepas tu bini dia nampak. Bini dia marah lah. Dia cakap dia tidak mau, habis bini dia tersanggup sebab mana boleh terlalu banyak, dia cakap. Lepas tu tapa dia cakap, aku ada 2 lagi anak panah, dia cakap. Dia sering baik lah. Lepas tu dia niat, dia cakap saya nak lancau dulu, dulu dia cakap. Lepas tu dia lepas. Dan dia lepas, kali dia tengok kecil macam ni. Habis dia cakap kan dia nak lancau yang dulu-dulu. Lancau dia yang masa dia budak-budak itu dibagi balik. Lepas tu bini dia kasih tahu lah dengan bini dia. Bini dia pun marah. Diorang bergaduh. Juragan ni cakap tak apa. Ada lagi satu lagi ni, apa dia cakap? Ada panah, dia cakap. Jangan kau takut, dia cakap. Jangan kau risau, dia cakap. Dia pun niat lah. Dia standby kan, dia cakap. Saya tak mau lancau, dia cakap. Lepas tu dia lepas. Sekali dia tengok betul-betul dia tiada lancau sudah. Habis dia cakap dia tidak bawa lancau kan. Kali dia lepas, kali timbul, kali dia tengok betul-betul dia tiada lancau. Kali bini dia tahu, diorang bergaduh paksa bini dia minta cerai. Habis bini dia cakap tiada guna sudah diorang kalau dia tiada sudah lancau, dia cakap. Akhirnya diorang bercerai lah. Diorang dah bercerai, itu juragan pun merana. Sebab dia kaya pun tiada guna sudah. Lancau dia pun tiada sudah. Jadi sampai situ sajalah cerita dia. Nanti lain hari kita sambung lagi cerita lah. Cerita dia di sini, janganlah tamak. Jangan, kalau udah kaya tu kayalah. Cukuplah setakat mana yang ada. Oke. Jangan lupa subscribe ataupun langgan, ataupun kalau tak tahu tekan saya yang ada tulisan merah di bawah tu kan. Tulisan merah tu. Tekan saya, kasih hilang warna merah dia kalau tak tahu. Supaya kalau next hari lagi ada saya punya cerita, kamu tidak ketinggalan. Oke?